Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi. Kitab kita ni nama dia Bahrul Madhi, dengan makna lautan ilmu, madu, lautan madu ilmu. Kita sudah masuk ke tajuk muka surat 212, bab masalah 553, babu ma jaa idza arada an ya'uda tawadda. Bab yang telah datang ia pada menyatakan apabila menghendaki seorang akan kembali melakukan jima, hendaklah dia mengambil wuduk. Biar ada break kat tengah jalan. Jadi dia ambil wuduk dulu, bersih dulu orang pertama tu, baru sambung orang lain pula. Orang panggil sudah satu-satulah. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, inilah dia hadis yang dikeluar oleh Imam Tirmizi akan sunat berwudu apabila hendak mengulangi jima isterinya. Katanya, tengok nombor hadis 120. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'a." Qala at-Tirmizi haditsun hasanun sahih. Hadis ini tanda pelajar dikeluar oleh Imam Muslim. Mana hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Maksudnya diriwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sudah melakukan jima seorang daripada kamu akan ahlinya, isterinya atau jariahnya, zaman itulah, sekarang ini isteri jadi, kemudian hendak mengulang jima lagi, maka hendaklah mengambil wuduk antara keduanya. Kena berwuduk dulu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan bermula hadis Abi Sa'id ini ialah hasan lagi sahih. Ianya telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan lafaz ini juga. Mana riwayat Muslim sama lafaz. Ini ialah pada bab jawaz naum al-junub. Harus tidur orang berjunub. Kalau dia tak sempat ambil wuduk pun harus. Tapi ambil wuduk itu ikut sunnah. Itu yang besarnya. Masalah 554. Jima berulang-ulang dan barang yang diperbuat antaranya. Bagi orang-orang yang ada kemampuan, kena belajar ini. Wahai saudaraku, apabila hendak berulang jima isteri, maka jangan lupa atau meninggalkan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di atas. Yang di atas itu, yakni sebagai suruhan dalam masalah 553, Nabi kita suruh apa? Suruh ambil wuduk dulu, kemudian baru ulang. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan telah berkata akan dia oleh ketiadaan seorang daripada ahlul ilmi. Maknanya pandangan sunat wudu ini telah disebut oleh ramai, mana bukan seorang, maksud dia ramai ulama. Kata mereka itu, apabila telah jima seseorang akan isterinya, maka kemudian hendak kembali lagi, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang sebelum kembali jima itu, kerana yang demikian itu mengerjakan satu ibadat yang sunat. Ambil wuduk itu ibadat, ulang balik itu ibadat ke tidak? Dengan niat. Kalau niat nak selesai masalah,
nak jaga nafsu, orang-orang yang muda-muda lagi nak dapat anak yang soleh, semuanya berpahala belakang. Pasal telah syekh-syekh kita dia bergurau, dia kata kalau tahu dah banyak pahala kan, banyak kali lah sikit, jangan duduk malah. Sedap juga. Hai, menyebut ayat ke dia tu. Kata Syekh Qastallani rahimahullah, dan telah bersalah-salahan ulama, maknanya berbeza pandangan ulama. Adakah disunatkan baginya mengambil wuduk tiap-tiap satu waktu akan sebagai wuduk bagi sembahyang? Wuduk sempurna ke macam wuduk nak solat itu? Khilaf ulama sini, ada 4 pandangan. Pandangan yang pertama, kata Abu Yusuf ni mazhab Hanafi, anak murid pada Abu Hanifah. Dia kata tiada sunat, tak sunat apa, dibasuh gitu. Dan kata jumhur, jumhur mana majoriti ulama sunat. Kita pergi hak ni lah, hak sunat ni. Muka jelas dah hadis tu sahih. Dan telah ditanggung akan dia oleh setengah ulama. Ini pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga kata wuduk lughawi, wuduk dari sudut bahasa dengan makna membasuh ia akan faradnya. Bukan wuduk sungguh, dibasuh tu kira wuduk lah tu. Dan telah berjalan ini, maknanya pandangan kata wuduk dengan makna basuh itu Ibnu Habib Al-Maliki. Ibnu Habib ni seorang ulama mazhab Maliki dan juga Az-Zahiriyah, pengikut mazhab Daud Az-Zahiri, dia panggil Ahlul Zahir. Maaf. Jadi hak ni yang ketiga, yang keempat ni. Dan telah berjalan, mana telah berkata Ibnu Habib Al-Maliki mula. Dan Az-Zahiriyah, mazhab Daud Zahiri dan pengikut dia kepada wajib. Ni baru betul. Sebab Daud Zahiri ni dia akan pegang dengan zahir hadis. Hadis suruh wajib. Mana wajib kena ambil wuduk semula. Siapa dia ulang balik tanpa wuduk, dosa. Itu makna wajib. Kalau sunat ulang tanpa wuduk tak berdosa, cuma rugi pahala. Kalau kata tak sunat, gitulah. Kita ambil pandangan majoriti ulama yang mengatakan sunat. Habislah kita bab ni. Kita pergi kepada bab lain dah pula. Bab hak boleh orang apa ni, hak mudah-mudah. Babu ma jaa idza uqimatis salatu wa wajada ahadukum al khalaa falyabda bil khala. Bab 555 yang telah datang ia pada menyatakan apabila sudah diiqamat solat sudah qamat sembahyang, orang dan telah mendapat, yakni datang seorang daripada kamu berasa hendak kejampan. Sudah orang qamat, berasa sakit perut pula, berasa nak buang air, macam mana nak buat? Maka hendaklah didahulukan kejampan, ditadah dulu. Jangan duduk main gelisah lah, duduk belakang email. Kebetulan email pula baca panjang malam tu, dia tak tahu ada kawan ni. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, ini pula satu hukum bagi orang yang berhajat akan sempurna khusyuk sembahyang, iaitu apabila hendak sembahyang tiba-tiba berasa hendak kejampan, berasa nak pergi toilet, tandas, maka hendaklah dia pergi ke jamban dulu. Maka hendaklah ke jamban dulu menurut sebagaimana suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Demikian bunyi hadisnya. Tengok hadis nombor 121. An Abdullah bin Al-Arqam qala uqimatis salatu fa akhadha bi yadi rajulin fa faqaddamahu wa kana imama qaumihi wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatis salah wa wajada ahadukumul khala' falyabda' bil khala'. Hadisun hasanun sahih. Maksud dianya, diriwayat daripada Abdullah bin Arqam radhiyallahu anhu katanya, telah qamat orang akan sembahyang, mana bila ada qamat, dan ianya hendak ke jamban, berasa nak pergi buang air.
Kerana datang rasanya pada waktu itu. Kalau rasa awal, pergi awal lah, kenapa duk tunggu iqamah kan? Maka mengambil ia, yakni memegang ia akan tangan satu orang yang di dalam jemaah yang hendak salat berjemaah di tempatnya itu. Maka di kehadapannya, yakni dijadikannya akan dia imam bagi orang-orang ramai, akan jadi ganti ia kerana ia hendak ke jamban itu. Kata apa dia? Abdullah bin Arkam. Jadi bila dia ambil seorang orang pandai juga, kata dia ni imam di kampung dia, bukan main-main. Ambil, tolak, suruh ganti imam. Dia pun bagi tahu. Siapa dia? Abdullah bin Arkam bagi tahu tindakan yang dia buat tadi kenapa? Katanya, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila qamat sembahyang orang, apabila orang dah qamat nak solat dan telah mendapat orang daripada kamu akan mau ke jamban, berasa nak buang air, maka hendaklah mulakan, mana pergi dulu ke tandas. Kerana yang demikian itulah menambahkan khusyuk dan khudu'. Khudu' makna merendah diri, khusyuk makna khusyuk, merendah diri dalam solat. Kita ni kena ingat juga, kena tempat. Orang Arab dulu, kalau dia solat, kita pergi ke tandas, sempat lagi mari. Pendek-pendek dia pun dua muka juga. Zaman kita hari ni, kalau tak ada masuk tandas lagi, berkah akhir dah. Duk mai wal asri inna a'taina. Tak ada nak, orang panggil tak ada nak gelisah. Tak sempat nak gelisah. Sudah. Jadi kita kena tengoklah suasana. Sama juga nanti kita akan jumpa dalam hadis, apabila makan yang ada depan, orang qamat, Nabi kata makan dulu. Zaman kita ni kalau makan dulu, jawab dia, tak dengar apa dah kita. Dulu orang baca panjang. Tapi hak ni kalau tidak emergency, kalau emergency panjang ke panjang pendek ke, pergilah dulu. Sangat berbahaya tu. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha dan Abi Hurairah dan Thauban dan Abi Umamah. Kata Abu Isa lagi, bermula hadis Abdullah bin Arkam ini ialah hadis hasan lagi sahih. Jadi alhamdulillah para pengkaji hadis zaman kita pun mengatakan sahih dalam sahih At-Tirmizi. Masalah 556. Mendahulukan kejamban daripada sembahyang. Ini kita nak bahas. Tadi baru tajuk-tajuk. Mulakan dengan apa? Dengan pergi buang air sebelum kita solat. Wahai saudaraku, Tuan Syekh dia bagus, dia guna bahasa. Wahai saudaraku, mendahulukan ke tandas apabila berasa hendak ke tandas itu lebih dahulu daripada sembahyang, itulah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kenyataannya dalam hadis pada masalah 555 yang lalu di atas tadi. Maka kata Tirmizi, dan ialah yakni sebagaimana dalam hadis itulah perkataan yang bukan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pandangan yang mengatakan kalau nak berasa nak buang air, pergi buang air dulu sebelum solat, itu pandangan ramai di kalangan sahabat Nabi dan juga tabi'in. Tabi'in ini makna orang yang sempat hidup bersama sahabat. Dan dengan dialah perkataan Ahmad dan Ishaq. Maknanya pandangan mazhab Imam Ahmad dan Ishaq macam ni. Kata keduanya, jangan bangun seorang kepada sembahyang padahal didapatinya dirinya suatu daripada mau berak atau kencing. Ada direct molek ni. Mana kalau kita rasa dua ni, jangan masuk solat. Pergi dulu. Maka kata keduanya, apabila sudah masuk dalam solat maka didapatinya sesuatu daripada demikian itu, maka janganlah berpaling ia daripadanya selama tiada membelisah akan dia. Menggelisah maknanya meresahkan dia. Dia panggil membelisah. Belisah ni maknanya selama tidak resah. Maknanya kalau kita duduk solat tu orang panggil resah ya, duduk main kenyuk dahi, terakak apa ni? Terakak ibu jari kata orang, jangan kena pergi sesat. Tapi kalau berasa-rasa ya, boleh tahanlah. Dan kata setengah ulama daripada ahlul ilmi,
tiada mengapa ia sembahyang padahal dengannya mahu buang air besar atau kecil selama tiada menjadi belisah. Belisah maknanya gelisah. Orang Kelantan kata gelisah, orang Lemuk Merebau kata belisah. Orang Malaysia kata apa? Resah. Selama tidak melebatkan keresahan ataupun rasa tak selesa lah. Oleh yang demikian itu, daripada sembahyang, jadi kita duduk solat, kita duduk mikir bila nak rokok, bila nak sujud, jadi hilanglah rasa khusyuk. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan makruh sembahyang serta berlawan dengan mahu kencing atau berak, makruh. Ini dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i dia tulis makruh. Dan berbarang yang pada maknanya daripada barang yang meresahkan, gelisah dan membimbangkan hati dan menghilangkan kesempurnaan khusyuk, maka kita kena mula dulu. Contohnya nak buang air, satu lagi makan. Kita ni ada gastrik, kalau solat dulu mungkin menggigil kita, makan dulu, jangan menyusahkan diri. Ataupun makannya ada dah, geng-geng pelahak ramah duduk tunggu. Agak-agak kita tengah solat tu, mikir pala tak didak siapa, hilang khusyuk, maka makan dulu. Itu dia kata. Dan bermula makruh ini di sisi jumhur ashab kita mana ulama mazhab Syafi'i, dan lain daripada mereka itu apabila sembahyang ia seperti yang demikian padahal waktunya masih luas. Nak jadi makruh ni kalau waktu tu banyak lagi, kita kata masih ada waktu lagi lah. Kalau setakat nak pergi ke tandas nak mandi pun cukup, dibenarkan. Adapun apabila waktu sempit, seperti jikalau ke tandas, ia nascaya keluar sembahyangnya daripada waktu, maka hendaklah sembahyang ia sebagaimana ada, kerana memeliharakan atas hormat waktu dan tiada harus mentakhirkan dia. Jangan lewat-lewat, jangan. Tamatlah kita. Makruh tadi dia kata selagi waktu tu luas. Kalau waktu sudah sempit, nak pergi ke tandas tak ada dengan masa, tidak lagi makruh, dia panggil darurat, kena solat dulu. Masalah 557, menahankan kencing dan berak dan lapar. Dia kembali sekali dah molek. Menahan kencing, berak dan lapar akan boleh menghilangkan khusyuk dalam solat, menghilangkan khusyuk dalam solat. Kata Syekh Ibnul Arabi, tuan-tuan pelajar-pelajar tanda Ibnu Al-Arabi ada alif lam, ini terkenal dengan nama Ibnul Arabi Al-Maliki, seorang ulama dalam hukum Al-Quran, dan juga dia ada kitab syarah kepada kitab ni, kitab Tirmizi ni. Seorang lagi tak ada alif lam, Ibnu Arabi. Ini ahli tasawuf. Dia panggil Syekhul Akbar. Banyaklah cerita dia. Yang pentingnya kita nak perkenal Ibnu Arabi ini supaya tidak bertukar. Ibnu Arabi kata, telah muafakat sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bahawasanya orang yang sembahyang itu sayugianya bahawa masuk ia dalam sembahyangnya ada hadir hatinya dengan segala yang dipersembahkan kepada Allah dan dengan yang dikerjakannya. Maknanya bila kita nak solat tu, kita kena selesai dah hati kita daripada duk khayal, duk fikir benda-benda yang tak betul. Jangan ada. Ni kalau kita masuk tak selesai mikir, dia sambung mikir dalam solat. Lepas maya ni janji dengan siapa dia? Kita kata orang rumah kita kah? Nak pergi mana? Nak pergi beli kain. Patutnya bicara awal lah atas kereta tadi, tak ada habis duk mikir. Dia minat kain hijau, kita minat kain merah contohnya. Duk main hijau dengan merah, terpaksa dah maya. Maka dia kena sesat tu. Jangan sampai dia fikir dalam solat. Dan biarlah khusyuk, yakni tetap anggotanya jangan seperti orang yang gelisah dan tiada mendiamkan segala anggota,
seperti mana menjeling ke kanan dan ke kiri. Orang yang solat Allah Akbar duk jeling ke kanan kita, tanda tak khusyuk tu orang itu. Atau ke atas dan ke bawah. Sepat lagi dia bila cicak berapa ekor. Contoh. Dan seperti tangan atau kaki atau bahu tergerak-gerak dan sebagainya. Gerak banyak. Garu situ, garu sini. Maka tiada sempurna bagi seorang akan hadir hatinya, melainkan membuangkan segala mani'. Letak bagi mani', segala tegahan, segala halangan dia, dan melemparkan segala yang bergantung fikir, dan ingat akan dia seperti jikalau berasa hendak kejamban, maka kejambalah dulu, pergi ke tanah dulu, tidak duk memikir. Atau berasa lapar, maka makan lebih dahulu, atau sebagainya. Kerana berasa hendak kejamban dan berasa lapar itu tiada mau muafakat ia dengan khusyuk, mana dia tak akan selari dengan khusyuk, dan khudu', rendah diri di dalam salat. Dia panggil kontra, berlawan. Bahkan ialah yang menggelisahkan dan mengelirukan fikiran, melainkan kalau berasa sedikit-sedikit mahu ketandas atau lapar, maka tiadalah ia memudaratkan. Rasa tapi boleh je, tak salah. Rugi kita takbiratul ihram lah, solat bersama dengan imam, kan? Kata Ibn al-Arabi rahimahullah, maka jikalau seorang berasa mahu ketandas amat, maknanya berasa benar nak gini, maka sembahyang ia nasaya mengulangi ia akan sembahyangnya. Marah sungguh dia. Mana buat hal Maliki kata, kalau membuat juga jadi tak khusyuk, mungkin ulang balik sembahyang. Dia ketandah lepas tu mari ulang balik. Adapun pada mazhab Syafi'i, kita lihat pada masalah 556 tadi tu, 556 kata Nawawi tadi. Dan katanya lagi, kata dia sahabat Ibn Arabi, telah bersalah-salahan ulama pada illahnya. Apa dia mana illah? Sebab dia. Kenapa? Itu mana illah? Illah mana sebab? Maka setengah daripada mereka itu mengatakan kerana ialah kebimbangan hati yang membawa kepada gelisah hati, yang menyebabkan tergugurnya khusyuk. Situlah dia. Habislah kita bab yang kedua kita bincang ni. Bab apa? Bab siapa dia rasa nak ketandas, jangan mula solat kecuali ketandas dulu. Baik, kita pergi kepada masalah yang ketiga dalam siri ni. Babu ma ja'a fil wudu'i minal mawta'i. Bab yang bab 558. Bab yang telah datang ia pada menyatakan basuh daripada tempat kita pijak. Kalau kita pijak apa-apa, kita basuh. Ketahuilah wahai saudaraku, adalah dikendaki dengan wuduk di sini ialah wuduk pada lurah, yakni membasuh kotor daripada mauti' itu maknanya daripada tempat pijak dengan kaki dan seumpamanya. Mana kalau kita pijak benda, kita basuh. Seperti seorang yang menempuhi jalan kotor, adakah basuh kakinya dengan dan sembahyang atau tiada berhajat? Biasa orang Malaysia ni sedap sikit. Sebab kalau kita pergi ke masjid musim hujan, mesti lekat di kaki kita seluk pasir, kan? Jadi siapa di masjid kena basuh kaki ke tak basuh? Kau boleh solat gitu? Itu soalan dia. Dan seperti berkasut, maka dipijakkan dua kasut akan najis. Adakah boleh kasut itu dibawa solat? Kita ni kasut tak pijak pun tak bawa ikut solat, tak biasa. Atau seperti perempuan yang menghelakan kain tutup badannya, dia panggil malayah. Malayah ni kalau pergi Mekah, orang perempuan pakai baju hitam kat luar tu, kan? Itu dia panggil malayah, maknanya kalau orang laki-laki mislah.
Hak tak usah pakai tu. Hak ni hak ibu-ibu pakai ni. Biasanya dia pakai baju dalam, lepas tu dia malayah tu dia gatu atas kepala ni. Macam kain kano gitu sinilah. Untuk nak jaga aurat dia. Biasanya malayah ni menyapu akan tanah. Ekornya sepanjang-panjang jalan dan kena kotor-kotor. Adakah dibasuh kerana hendak sembahyang? Biasa orang perempuan ni kain dia labuh. Dia nak tunjuk, nak tutup kaki dia tu. Jadi kain dia tu kena seluk, kena tanah, kena basuh ke tidak kalau nak solat? Jelas soalan. Maka pada mazhab Syafi'i, semuanya itu apabila kena najis, wajib membasuh akan dia. Basuh, tak ada kecuali. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala akan hadis bagaimana suruh Nabi SAW menyuruh akan demikian bunyi hadisnya. Tengok nota, tengok nombor hadis 122. Nombor hadis dalam kitab kita ni 122. An ummi waladin li Abdurrahman bin Auf qalat qultu li ummi Salamah inni imra'atun utilu zaili wa amshi fil makanil qaziri faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu qala wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam la natawadda'u minal mawta'i. Panjang ni hadis. Tengok terjemahan. Maka diriwayat daripada ibu bagi anak Abdurrahman bin Auf. Bahasa Melayu kata mak anak kan. Tempat kita ni kalau mak anak tidak ibu tiri. Mak anak, ibu tiri. Orang Arab ni kata ummu walad, mak anak bukan ibu tiri. Mak dia sungguh. Cuma ibu tu hamba. Dalam undang-undang syariat, hamba boleh dipakai, tak payah nikah. Kita pergi perang, boleh tawanan, molek, balik, istibrak dulu, biar kosong dia punya rahim. Pastikan tidak ada hak orang. Kalau tidak, kau duk main jiruh pokok orang lagi. Barulah boleh digunakan. Kalau mari haid, kita kata tak ada. Itu umur balak tak boleh jual. Dia tunggu mati bapa, maka dia jadi automatik merdeka. Sebab anak dia merdeka. Tak kira mak hamba anak merdeka. Itu makna umur walad. Tanda walaupun tak ada, biarlah istilah ni disuburkan kepada anak-anak kita, dia kena kenal. Jangan lemah kita ni. Setengah orang ni lemah semangat dah. Ngaji apa ustaz bab jihad, tak ada apa lagi. Awak tak ada apa. Orang lain nak jihad, nak menegak agama. Baik. Ummu walad bagi Abdurrahman bin Auf katanya, kataku bagi Ummi Salamah. Dia pergi tanya Ummu Salamah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Salamah, bahawasanya aku itu seorang perempuan yang menjela dan mengholorkan panjang meleret di atas tanah akan kain melayah, yakni kain selimut. Baju luar dia telah baju hitam orang Arab. Selimut semua badan perempuan Arab pada waktu berjalan, supaya jangan nampak tumit dan kaki. Dia jaga aurat. Maka bagaimana hukumnya? Apakala kena kotor pada halnya aku berjalan pada tempat yang kotor, tidakkah mesti dibasuhkan dia atau tak perlu basuh? Itu soalan dia jelas. Faqalat, maka kata Ummu Salamah bagi menjawabkan pertanyaan itu, dia kata apa? Dia tak jawab sendiri. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. Nabi kata menyuci seorang akan dia akan barang yang kemudian, yakni basuh hujung malayah yang meleret ke tanah itu saja, dan tiada pula lazim basuh semua. Dia kata yutahhiruhu ma ba'dahu. Dalam terjemahan dia ni dia kata kita basuh hak tempat kena najis tu kotor, basuh situ, basuh ekor dia, sudah pergi solat. Itu satu terjemahan. Ada terjemahan lain ulama kata yutahhiruhu ma ba'dahu, hak kena kotor tadi bila kita berjalan atas tanah, jalan atas pasir,
dia akan membersihkan hak kena kotor tadi. Dia sendiri tu automatik bersih. Sebab tu dia ada khilaf sini. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada datang satu riwayat daripada Abdullah Mas'ud, katanya Ibnu Mas'ud kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la natawadda'u minal maut. Kami bersama-sama berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiadalah kami membasuh daripada tempat yang terpijak. Ekor-ekor kaki itu tak payah basuh. Siapa kata? Ibnu Mas'ud kata. Maka timbul khilaf pula. Masalah 559, menempuh melalui tempat kotor mesti dibasuh ke kaki dan ekor malayah. Malayah tu baju dia tu lah, ingat baju macam cadar orang perempuan tu. Wahai saudaraku, di dalam hadis pada masalah 558 itu dapatlah jawab akan hukum ekor malayah dan kaki apabila menempuh tempat kotor, adakah kena basuh atau tiada basuh? Kena basuh ke tidak? Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dan ialah, yakni sebagai dalam hadis pada masalah 558, itulah perkataan yang bukan seorang daripada ahlul ilmi. Maknanya kita pusing ayat dia. Itulah pandangan ramai ulama. Sebab bukan seorang ramai. Kata mereka itu, apabila memijak seorang atas tempat yang kotor, bahawasanya tiada wajib atasnya membasuh kakinya, melainkan bahawa adalah ia basah, maka membasuhkan akan barang yang kenanya. Mana kalau dibasuh lah. Intah. Kata Imam Syafi'i dalam pada bab hukum mani, dan bermula dua kasut itu seperti kain jua, hukum dua kasut. Maka apabila seorang sembahyang seorang padanya dan telah mengenai apa? Mengenai oleh najis yang basah, padahalnya tiada dibasuhnya. Maknanya basah di kaki kita tu. Basuh tu mari mana? Mari di kotoran tu lah kalau basuh kan. Nascaya mengulang ia akan sembahyangnya kalau tiada basuh. Maka apabila mengenai akan dia oleh najis yang kering, yang tiada basah padanya, maka hendaklah kikis akan dia hingga bersih dan hilangkan najis daripadanya, bolehlah ia sembahyang padanya. Mudah dia punya perbahasan. Duk main padanya selalu tak? Padanya habislah kita berapa kalinya selesai masalah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bab kita pada kali ini tidak panjang. Kita nak masuk bab baru pun panjang pula. Bab yang 560 ini, masalah 560, babu maja'a fit tayammum. Bab pada menyatakan hukum tayamum. Hukum tayamum ni panjang. Baik para jemaah sekalian, kita break takat tu. Bab tayamum ni kita masuk pada siri yang akan datang insya-Allah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.